Rabb kami. Yes. Jadi poin yang ke-14 kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Rabb kami yang pertama tanpa ada pertanyaan. Yang ni kena betulkan sikit. Rabb kami yang pertama maksudnya Rabb kami awalun. Tuhan itu awal. Antara nama Allah Ta'ala apa dia? Allah Al-Awwal. Apa nama Allah Ta'ala? Al-Awwal. Bukan Al-Qadim. Kan kita baca Allahu wujud qidam baqa. Qidam maksudnya sedia ada. Lalu mereka letak nama Allah Ta'ala Al-Qadim. Betul ke nama Allah Ta'ala Al-Qadim? Tak. Nama Allah Ta'ala Al-Qadim tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam kutubus salaf. Tetapi boleh tak kita kata Allah Ta'ala itu bersifat Qadim? Boleh. Qadim itu maksudnya apa? Sedia ada. Yang ini disebut oleh Imam At-Tahawi. Kamu semua, antum semua belajar dengan Ustaz Abu Barak kan, Aqidah At-Tahawiyah. Allahu qadimun bila ibtida wa daimun bila intiha. Allah Ta'ala itu qadim, tidak ada permulaan, kan? Daimun bila intiha, sentiasa wujud, tidak ada penghujungnya. Qadim maksudnya sedia ada. Jadi boleh tak kita namakan Allah Ta'ala Qadim? Soalan pertama. Boleh tak namakan Allah Ta'ala Qadim? Tak boleh. Boleh tak nak sifatkan Allah Ta'ala Al-Qadim? Pun tak boleh. Tapi boleh tak mengkhabarkan yang Allah Ta'ala ni Qadim? Boleh. Saya ulang sekali lagi. Boleh tak kata nama Allah Ta'ala Qadim? Tak boleh. Sebab nama Allah Ta'ala Tauqifiyah. Nama Allah Ta'ala Tauqifiyah. Nama Allah Ta'ala Tauqifiyah. Mana Tauqifiyah? Apa dia? Berhenti pada dalil. Nama Allah Ta'ala terhenti pada dalil. Apa dalilnya? Apa dalil bahawa nama Allah Ta'ala Tauqifiyah? Naam. Ahlul Baitus Salam. Wa anta ala aqidati as-salimah. As-salimah. Dalilnya Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala al-asma'ul husna. Ustaz tak sebut pun, macam mana itu boleh jadi dalil pula Ustaz? Bagi Allah Ta'ala al-asma'ul husna. Dalilnya ada kat situ. Saya belajar bahasa Arab boleh dapat tangkap. Al-asma' al-husna, dia ada alif lam tak? Ada alif lam. Bila alif lam ni dia ada banyak petunjuk dalam bahasa Arab. Antara petunjuk alif lam dia panggil alif lam lil ahdi. Antara petunjuk perkataan alif lam, kan kita macam kita kata as-salam, al-baitu, al-masjidu. Antara faedah alif lam adalah lil ahdi. Maksud lil ahdi iaitu merujuk kepada benda yang kita dah sebut sebelum ini. Contohnya, saya kata saya ada beli buku sirah dari Abu Talha. Saya ada membeli sebuah buku sirah dari Abu Talha. Saya tertinggal buku itu di atas meja. Nampak? Saya tertinggal buku itu. Dalam bahasa Arab saya tertinggal the book. Dalam bahasa Inggeris saya tertinggal I left the book. The book, alif lam. Bila ada alif lam maksudnya jadi the. Kalau tak ada alif lam jadi a. Ini a book. Kalau ada alif lam, the book. Jadi saya akan sebut saya tertinggal buku itu, I left the book. Bila orang tahu buku apa, betul tak sebelum tu? Iaitu buku sirah yang saya beli tadi. Contoh juga Allah Ta'ala ada
al-asma' al-husna. Allah Ta'ala punya nama dan indah itu. Jadi itu mesti telah disebut sebelumnya. Disebut sebelumnya kat mana? Dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dalilnya. Jadi Asma'ul Husna tauqifiyah. Jadi ada tak dalam Quran sebut nama Allah Ta'ala Qadim? Dalam Quran ada tak ada sebut kata Qadim? Ada sebut kata Qadim. Hatta adakal urjunil Qadim. Surah Yasin. Hatta adakal urjun. Bulan itu akan bergerak. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil Qadim. Bulan itu kami tetapkan tempat manazil. Kan bulan kan kadang-kadang bulan bulan mengambang. Bulan kalau tuan-tuan perasan tak hari tuan-tuan ambil gambar bulan, dia bergerak. Dia akan satu tempat, dia akan tempat bergerak dan tempat dia berhenti tu panggil manazil. Ada manazil dia. Manzilah lah. Manazil tu jamak dia lah. Manazil jamak manzilah. Masya Allah pakcik, betul tu. Manazil, manzilah lah, tempat turun. Ismul makan, manzilah. Jadi bulan tu ada tempat turun dia. Jadi ada waktunya dia macam urjun, iaitu pelepah al-qadim, yang lama. Pelepah kurma yang lama, bentuk dia itu yang bulan dia jadi macam tu. Bentuk dia jadi kan. Apa orang putih panggil bulan apa tu? Dah bentuk macam tu. Ustaz pun tak ingat lah. Budak-budak kecil tu baca dulu kan. Yang orang, kalau kartun kecil-kecil tu ada orang duduk kat atas bulan tu, dia goyang-goyang kaki kan. Bulan yang bentuk macam tu urjun. Al-qadim maksudnya lama. Tapi Al-qadim dalam ayat tu bukan merujuk sifat, bukan merujuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh letak nama Allah Ta'ala Al-qadim. Jadi jangan panggil ya qadim, ya qadim. Tak betul. Sebab yang Allah Ta'ala suruh panggil namanya ni namanya yang kita seru ni nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Jabbar, Ya Tawwab, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Hamid, Ya Mujib, ya ila akhirih. Yang kita doa hafal Asma'ul Husna tu. Siapa ingat lagi nasyid Asma'ul Husna? Nas'aluka ya man huwallah. Tahu? Tahu yang nasyid tu? Tak payah nyanyi lah. Sendiri-sendiri lah. Nyanyi sendiri je lah. Sampai saya sampai tua ni pun, dah tua ni bila sebut nama Allah kena nyanyi nasyid dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'min. Sebab kita bagus nasyid tu. Tak ada dah nasyid tu kat TV. Tak keluar dah. Tak tahu sebab apa. Bagus. Itu nasyid yang bagus tak keluar. Nasyid yang tak apa-apa keluar kat TV ni ya. Pelik TV kita serang. Baik. Patah balik. Adakah dia sifat Allah? Dia bukan sifat Allah. Sifat Allah mesti juga berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti kata ulama salaf, kita tidak boleh sifatkan Allah Ta'ala illa bima wasafaha bihi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita sifatkan Allah dengan sifat yang tak pernah disifatkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita hanya boleh mengkhabarkan tentang Allah. Mengkhabarkan tentang Allah. Mengkhabarkan tentang Allah boleh. Allah Ta'ala itu qadim, boleh mengkhabarkan. Tapi nak kata sifat tak boleh juga. Okey, sifat pun kena datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun. Wassalamun ke wassalamu? Ada alif lam ke tak ada alif lam? Wassalamu alal mursal, ada alif lam. Walhamdulillahirabbil. Nampak tak? Subhana rabbil izzati amma maha suci Allah. Rabbil izzah, Tuhan yang menguasai al-izzah, atau Rabbi yang mempunyai kekuasaan, al-izzah, ada kemuliaan, ataupun yang mempunyai Baitul Izzah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan Allah Ta'ala. Mereka tu merujuk biar orang yang sifatkan Allah bukan dengan dalil. Kemudian Allah Ta'ala puji siapa?
wassalamu alal mursalin. Dan sejahteralah ke atas mursalin. Sejahteralah ke atas Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul bila sifatkan Allah Ta'ala, disifatkan dengan wahyu. Maka tak boleh kita letak sifat Allah Ta'ala tanpa dalil. Allah Ta'ala gangster, boleh tak macam tu? Tak boleh. Gedebek, Allah Ta'ala gedebek, tak boleh. Cakap bahasa yang cantik. Allah Ta'ala mempunyai asma'ul husna wassifatil ulya. Allah Ta'ala punya nama yang indah dan sifat yang maha tinggi. Bila sifat tersebut dia tidak merujuk kepada benda yang indah dan tinggi, maka kita KIV dulu. Bukan sifat. Bila khabar tu, bila benda tu, bila kita nak khabarkan tentang Allah, benda tu kalau kita kata dia sifat Allah tapi tidak menggambarkan dia tu indah, maha indah dan maha tinggi, itu bukan sifat Allah. Lepas tu kalau kita kata Allah Ta'ala contohnya yang tidak menunjuk kepada sifat kesempurnaan, macam qadim. Qadim sempurna, qadim tidak, qadim sifat yang tidak menunjukkan sempurna. Tapi yang Quran pakai apa? Al-awwal. Itu yang kita nak. Jadi lagi bagus kita pakai istilah Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala, lepas tu kata kat sini apa dia? Allah Ta'ala yang pertama, Al-awwal. Allah Ta'ala nama dia apa? Al-awwal. Dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala, Nabi SAW jelaskan apa maksud Al-awwal. Dalam Quran surah Al-Hadid kan, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam Quran sebut. Dan dialah yang awal dan yang akhir, dialah zahir dan yang batin. Huwa ala kulli syai'in qadir. Tak silap saya Ustaz, betul tak? Wal awwal wal akhir wal zahir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, huwal awwal. Dialah Allah Ta'ala yang al-awwal. Apa maksud al-awwal? Tak tahu maksud dia. Siapa yang huraikan? Nabi huraikan. Dalam doa Nabi SAW, Nabi kata bacalah doa ni sebelum tidur. Huwal awwalu wal antal awwal falaysa qablaka syai'un. Antal awwal, ya Allah engkaulah yang awal, falaysa qablaka syai'. Apa maksud dia? Laisa? Akil apa? Laisa. Jadi qablaka syai'un, sesuatu. Tiada pun sesuatu sebelum kamu. Jadi itu maksud awal. Itu maksud Allah Ta'ala al-awwal, iaitu Allah Ta'ala yang awal. Tak ada apa yang sebelumnya. Okey? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada permulaan tak? Soalannya, Allah Ta'ala ada permulaan tak? Ustaz, kalau awal maksudnya macam dia permulaan. Maksud dia ada permulaan tak? Jawapannya apa? Jawapannya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tu azaliyun. Dan akidah Tahawiyah juga sebut kan, azaliyun. Sifat dia azali. Azali maksudnya apa? Sedia ada. Sebab itulah kat sini kita boleh mengkhabarkan Allah Ta'ala itu qadim. Mengkhabarkan Allah Ta'ala qadim boleh, tapi nak panggil Allah Ta'ala ya qadim tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tu azali, sentiasa ada. Okey, soalan seterusnya, Allah Ta'ala tu sentiasa ada dengan semua sifat dia ke, atau sifat dia datang kemudian? Kan Allah mendengar, melihat bersama dengan sifat dia ke, ataupun sifat tu datang kemudian? Jawapan dia ialah bersamalah. Jadi Allah Ta'ala itu azalinya pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Maknanya kemampuan dia untuk Allah Ta'ala kuasa dia nak buat, itu dah sedia ada. Bukan seperti ucapan apa dia, sebahagian ahlul bid'ah yang mengatakan Allah Ta'ala asalnya tak ada sifat mendengar, sehinggalah Allah Ta'ala telah menciptakan suara, bunyi, barulah kemudian Allah Ta'ala
mendengar. Betul ke ni? Tak. Maksudnya sebelum Allah Ta'ala cipta benda yang boleh didengari, maka Allah Ta'ala pekak ke maksud kamu? Ini diorang cuba nak bawa persoalan yang macam ni. Kata Allah Ta'ala, mula dia ada, dia punya zat dia ada. Kemudian bila dia mencipta makhluk, barulah dia ada sifat mencipta. Bila dia mencipta bunyi, barulah dia ada sifat mendengar. Bila dia ada cipta makhluk yang boleh bercakap dengan dia, barulah Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Bila Allah Ta'ala cipta benda yang boleh dilihat, barulah Allah Ta'ala melihat. Betul ke ni? Tak betul. Tidak semestinya kena wujud benda tu barulah dia boleh melihat. Katakanlah orang tu dia tak ada benda, dia tutup mata macam saya sekarang. Saya tutup mata. Adakah maksudnya saya tak boleh, tidak ada sifat melihat? Tidak. Tidak semestinya. Sifat melihat ada. Sekarang tuan-tuan semua diam, tak bercakap. Adakah maksud tuan-tuan bisu? Tidak. Jadi Allah Ta'ala dia nak bercakap bila masa dia nak bercakap, dan dia nak dengar bila masa dia nak dengar. Tapi sifat mendengar tu sentiasa ada tak? Ya. Sifat berkata-kata tu sentiasa ada tak? Ya. Sifat mencipta tu sentiasa ada tak? Ya. Betul dalam akidah Tahawiyah dia sebut Allah Ta'ala itu bersifat khalik, pencipta, sebelum ada benda yang diciptakan. Bukan maksudnya kalau manusia, kalau Ustaz tanyalah, kata entah apa kerja anda? Saya pencipta Ustaz. Apa yang awak cipta? Saya belum cipta apa-apa lagi Ustaz. Mesti kata merepek dia ni. Belum cipta apa-apa dah namakan diri pencipta. Itu kita. Bagi Allah Ta'ala, dia dah ada sifat mencipta sebelum dia cipta apa-apa pun. Faham tak? Itu akidah ahli sunnah. Dia awal. Dan awalnya semua sekali datang sifat-sifat zat. Atas dasar itulah tadi, sebab isu tadilah, maksudnya kalau sebelum mencipta, dia bukan pencipta lah Ustaz. Dia nak pakai logik tu. Jadi kalau kita nak kata Allah Ta'ala tu sentiasa bersifat mencipta, kita kena kata Allah dengan alam ni serentak. Ilaha illallah. Inilah ucapan ahli falsafah yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Sebab dia kata apa? Jadi contohnya, kalau kamu kata Allah Ta'ala mencipta, tapi masa tu tidak ada ciptaan, maka Allah Ta'ala bukan mencipta lah, dia kata. Dia pakai logik tu. Jadi Allah Ta'ala kena masa dia mula-mula wujud, dia dah kena ada ciptaan. Jadi alam ni dengan Allah kena sama. Jadilah dia orang yang berakidah dengan keazalian atau keabadian alam ini, atau keazaliannya alam ini. Dan ini hukumnya kafir. Siapa yang kata Allah dan alam itu serentak wujud, kafir dia. Kafir dia. Lebih kurang lah. Kita tak nak sebut nama lah kan? Lebih kurang lah. Okay? Geng-geng, itulah. Dia kata Allah dengan alam ni serentak. Ta'addudul qudama dia panggil. Banyaknya orang yang, banyaknya benda yang serentak. Itu falsafah. Al-Asy'ariyah, dia nak lari daripada falsafah ni, dia buat satu bid'ah yang lain. Dia kata Allah Ta'ala ada tapi sifat tu tak wujud dulu. Ada tapi sifat tu tak keluar lagi. Macam beku sifat tu. Kemudian barulah sifat tu keluar. Kita kata, kenapa kau bincangkan benda yang macam ni? Mu'tazilah lagi dahsyat. Dia kata tidak, dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat tu, kemudian baru wujud. Asy'ariyah pula lebih kurang sama. Dia kata Allah Ta'ala ada tapi tak function, sehinggalah ada makhluk. Ketiga-tiga ni semua sesat. Kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat tersebut semenjak awal lagi. Dan ini bukannya ta'addud, ini bukannya berbilang-bilangnya benda yang qadim. Ini bukan maksud berbilang-bilang benda yang qadim. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang azali hanyalah Allah.
Betul, Allah Ta'ala itu qadimun bila ibtida', kan, wa daimun bila intiha. Dah faham maksud Allah Ta'ala awal ni? Okey, selesai. Rabb kami yang awal tanpa ada pertanyaan. Maksud tanpa ada pertanyaan sini bila kaif. Jangan tanya kaifa tanpa ada pertanyaan. Jangan tanya macam mana Allah Ta'ala. Okey, itu akidah kita. Allah Ta'ala nak buat macam mana, buatlah. Jangan tanya macam mana Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala di atas arash, jangan tanya. Macam mana Allah Ta'ala mengazab, jangan tanya. Macam mana Allah Ta'ala menggulung bumi di akhirat kelak, seperti mana hadis sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatwis samawat thumma ya'khudhuhunna biyaminihi. Allah Ta'ala akan gulung langit tu di akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala akan pegang langit ini dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian Allah Ta'ala akan kata, Anal Malik, akulah raja hari ini. Ainal Jabbarun, mana raja-raja yang zalim dulu kat dunia dulu, yang keras, Jabbar, keras. Ainal Mutakabbirun, mana yang takabur semua ni, mana raja-raja yang takabur, yang sombong semua ni, mana? Ainal Mutakabbirun. Thumma yatwil al-aradina sab', kemudian Allah Ta'ala akan gulung bumi ni pula. Macam mana Allah Ta'ala gulung? Dalam Quran sebut, Yawma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Allah Ta'ala akan gulung alam ini macam Allah Ta'ala, macam kamu semua gulung kertas. Ambil kertas ni, ka tayyis sijil lil kutub. Macam ni. Masya Allah, maha berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang besar, planet, galaksi juta-juta tahun, yang satu galaksi Bima Sakti saja, galaksi yang kita duduk ni, satu galaksi saja, Bima Sakti saja, daripada hujungnya sampai ke hujungnya 1 juta tahun cahaya, tuan-tuan Allah. 1 tahun cahaya, satu tahun cahaya sama dengan 1 saat cahaya, sama dengan juta kilometer. Sebab itulah alam ini diukur dengan tahun cahaya. Dia tak boleh pakai kilometer lagi lah. Kalau pakai kilometer, tak mampu nak kira. Dia kena pakai kelajuan cahaya. 1 juta tahun cahaya sama lebih kurang 4 bilion hari, macam tu lah. Boleh Google, saya pun tak ingat lah. 4 bilion tahun tu. Punyalah jauh. Dan galaksi Bima Sakti yang kita duduk sekarang ni lah, bahasa orang putih panggil Milky Way. Galaksi Milky Way. Okay? Dia punya jarak antara hujung galaksi sampai hujung galaksi ni, tak silap saya, 1 juta tahun cahaya. Itu baru satu galaksi. Komet Hubble dia pernah tunjuk alam ini penuh dengan galaksi. Lepas tu saya pernah baca, sebahagian kata kadang-kadang kita tengok bintang kan, dia nampak macam bintang, sebenarnya bukan bintang tu. Kemungkinan yang kita nampak tu satu galaksi. Kita fokus mana satu galaksi yang juta tahun. Dan alam ni ada banyak galaksi, juta-juta galaksi. Dan galaksi yang banyak ini, kata Allah Ta'ala, Yawma natwis sama ka tayyis sijilli lil kutub. Kami gulungkannya dengan, kan, nampak tak? Betul hadis sebut tadi, wa yatwi al-aradina sab'. Dan Allah Ta'ala menggulung bumi ni yang 7 lapis tu. Thumma ya'khudhuhunna bishimalihi. Dan Allah Ta'ala memegangnya dengan tangan kirinya. Lepas tu kita beriman Allah Ta'ala ada tangan kanan dan Allah Ta'ala ada tangan kiri. Dan kita beriman bahawa Allah Ta'ala ada 2 tangan yang tak sama dengan tangan makhluknya. Tak sama dengan tangan makhluk. Jangan fikir macam tangan kita ke, takkan tangan macam tangan kita. Alhamdulillah, tangan kita nak gulung kertas ni pun susah ni. Tak cukup tangan ni. Kalau satu keping dah tak boleh nak gulung dah. Jadi jangan samakan. Tapi berimanlah yang Allah Ta'ala ada tangan. Barakallahu fiik. Kemudian Nabi kata sekali lagi, Allah Ta'ala berfirman,
anal malik, akulah raja. Ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Okey. Jadi boleh tak tanya kaifa macam mana? Jangan tanya kaifa macam mana. Jadi kaedah kita ahli sunnah, dengar ni, kaedah ahli sunnah, qat'u tama'i, iaitu kita memotong sifat tamak untuk mengetahui sifat Allah Ta'ala, untuk mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan juga oleh Syekh Syanqiti, juga Syekh Abdul Razak dalam kitab dia kaedah dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya. Penting tempat-tempat sunnah yang macam ni, markas-markas sunnah macam ni, kita baca kitab salaf, dan penting belajar kaedah-kaedah ni. Bagi saya, wallahu alam, kuliah-kuliah yang untuk orang yang bukan full time mengaji ni, untuk anak-anak lain lah full time mengaji kan, patutnya kita banyakkan kelas-kelas yang ajar kaedah-kaedah ni, supaya boleh terus apply ya. Aku nak ngaji kitab besar-besar tebal bertahun-tahun tak kata-kata ustaz kitab ni, masya-Allah. Jadi barakallahu fikum, tadi qat'un tam', kita memotong sifat tamak dalam mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dan kamu semua pun pernah biasa mendengar ucapan Imam Malik yang masyhur, kan? Siapa hafal ucapan Imam Malik? Apa dia? Wal kaifu anhu majhul. Kan? Al-istiwa ma'lum. Hafal ni. Ini ahli sunnah memang hafal, macam hafal surah Fatihah. Al-istiwa ma'lum. Allah Ta'ala bersemayam atas arash itu ma'lum. Ma'lum bil Quran wa sunnah. Maksud ma'lum itu ialah ma'lum bil Quran wa sunnah. Laisa al-ma'lum bil aql wal ra'i. La. Ma'lum bil Quran wa sunnah. Wal kaifu majhul. Dan kaif dia, kaifiatnya itu majhul, tidak diketahui, kan? Nampak? Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan tanya tentangnya adalah bid'ah. Minta Abu Talha buat cantik, so designer buat, letak kat depan pintu tu, masuk je baca sekali. Al-iman, al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'atun. Maksudnya apa? Istiwa tu diketahui dalam Quran dengan sunnah, kan? Kaif dia, cara dia majhul, tidak diketahui. Macam mana Allah Ta'ala sembahyang atas arash? Jangan tanya. Wal kaif majhul. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan dia wajib tak? Wajib. So apa? Sebab datang daripada Quran dengan sunnah. Was su'alu anhu bid'ah, dan tanya tentangnya bid'ah. Okey, selesai. Bila kaif, wa mata, jangan tanya bila. Jangan tanya tentang awalnya Allah Ta'ala tu bila. Soalan tak wujud. Sebab Allah Ta'ala tu azali, qadimun bila ibtida' tadi. Awal falaysa qablaka syai'un. Engkau yang awal, ya Allah, tidak ada satu pun sebelummu. Engkau Allah Ta'ala itu lebih awal, bahkan lebih awal daripada segala waktu yang wujud. Sebab Allah Ta'ala yang cipta waktu. Ana ad-dahr wa khalaqtu ad-dahra wa ana uqallibu kaifa asya'. Akulah ad-dahr, akulah yang menguruskan ad-dahr, aku ciptakan ad-dahr. Ad-dahr apa dia? Masa. Seperti kata orang musyrikin, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah membinasakan kami melainkan masa aja. Yang tak beriman dengan hari akhirat, kita ni mati sebabkan dah time mati, bukan sebab Allah Ta'ala takdirkan. Itu orang musyrikin. Musyrik panggil dahr. Lepas tu Nabi kata, la tasubbud dahra wa ana ad-dahru wa ana uqallibu kaifa asya'. Jangan kamu cela ad-dahr. Ad-dahr tu apa dia? Masa. Apa saja yang berlaku dalam masa tu jangan cela. Panas ke, sejuk ke, banjir ke, jangan cela. Terima saja. Itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana uqallibu kaifa asya'. Aku boleh pusing-pusingkan macam mana kita nak. Jadi Allah Ta'ala ialah atas masa. Allah Ta'ala dia tidak terbatas dengan masa.
Tetapi, dengar sini, ada tetapi. Jangan kita terjatuh dengan syubhatnya ahli bidah bila dia kata Allah Ta'ala itu atas masa. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala buat dulu, sekarang dan akan datang, kerana itu adalah masa. Dapat tangkap tak Ustaz cakap apa ni? Dah lah tak ada glukos dalam badan kan tengah-tengah hari ni. Dah habis glukos semua. Milo tarik pagi tadi semua dah habis dah telah digunakan tenaga. Saya ulang sekali. Allah Ta'ala cipta masa. Allah Ta'ala terbatas tak dengan masa? Soalan. Terbatas ke tak terbatas? Terbatas ke tak terbatas? Tak terbatas. Mana mungkin Allah Ta'ala terbatas dengan masa macam kita? Kita boleh tak nak buat benda yang kita dah silap pagi tadi? Mana boleh. Pagi tadi terlepas zikir pagi. Allah, reverse balik lah. Subhanallah wa subhanallah walhamdulillah. Mana boleh. Terbatas dah terlepas tak ada. Kita terbatas dengan masa. Allah Ta'ala terbatas dengan masa tak? Allah Ta'ala terbatas. Okey, soalan kedua. Habis kalau Allah Ta'ala tak terbatas dengan masa, boleh tak kita kata dulu Allah Ta'ala buat, sekarang Allah Ta'ala buat, yang akan datang Allah Ta'ala buat? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala dia yang kontrol masa sekali dia lah, dia nak buat macam mana. Fa'alun lima yurid. Itu maksudnya Allah Ta'ala boleh buat benda dulu, sekarang dan akan datang. Sekali dia lah. Apa dalil? Dalilnya dalam Quran ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari' tak? Ada fi'il madhi. Wa ma khalaqtu al-jinna wal ins. Tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia. Itu telah akan datang ada. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuraddu ila asyadil adab. Kami akan mengazab Fir'aun 2 kali. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab dia 2 kali. Kan kami akan kembalikannya kepada azab yang lagi pedih. Maksudnya benda tu akan datang. Sanasimuhu alal khurtum. Kami akan cok atas dahi dia ni. Masa tu siapa nama benda tu, yang musyrikin tu, yang kutuk Nabi SAW tu, masa dia belum mati lagi. Ayat tu masa turun, dia belum mati lagi. Dia tu kerja dia cela, halafin masya'in binamin. Kaki sumpah kuat, menipu pun, kaki maki Rasulullah SAW. Macam Muhammad tu lah kan, Muhammad Zack tu kan, kaki cela salaf, cela Rasulullah. Masa belum wafat lagi, Allah Ta'ala kata sanasimuhu, Allah Ta'ala akan cop dia. Juga dengan hadis syafaat, dari hadis syafaat kan Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah hari ini marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah Ta'ala marah seperti itu sebelumnya. Dan Allah Ta'ala juga tidak akan marah seperti ini selepas ini. Maksudnya ada lepas, ada sekarang dan akan ada datang. Nah, ini ahli sunnah, mudah. Ahli sunnah faham. Fa inna rabbaka qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah Ta'ala marah seperti ini sebelum ini, dan Allah Ta'ala tidak akan marah seperti ini seperti ini lagi selepas ini, iaitu masa hari mana tu? Hari akhirat. Sebab itulah hari akhirat juga dia sebagai yaumul ghadab, hari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah selesai. Mata, bila? Jangan tanya bila. Seterusnya, yang paling akhir tanpa kesudahan. Apa bahasa Arab dia ni? Tak ingat lah. 14. Yang paling akhir tanpa kesudahan. Wa akhirun bila muntaha. Betul lah. Ya Allah Ta'ala kan awal wal akhir. Bila awal dan akhir, kata Nabi SAW apa dia? Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Dan engkau lah yang akhir ya Allah, tiada sesuatu pun selepasmu. Dan maksud Allah Ta'ala tu dia azali.
abadi, abadi. Azali sedia ada, abadi sentiasa ada. Soalan seterusnya, kalau Allah Ta'ala itu abadi, habis tu syurga dan neraka tu akan binasa ke? Nah, Syekh Fahmi macam mana? Syurga dan neraka abadi ke tak abadi? Kita buat soalan mahkamah. Syurga dan neraka, yang Syekh Fahmi sila jawab. Syurga dan neraka abadi ke tak abadi? Tak abadi. Jahmi. Gurau Astagfirullah. Siapa kata syurga dan neraka tidak abadi? Jahmiyah. Syurga dan neraka abadi, khalidina fiha abada, tidak ada penghujungnya. Habis tu kamu telah samakan Allah Ta'ala, syurga dengan Allah Ta'ala, kafir juga kamu. Dia kata macam tu. Ini ucapan si Jahmi. Jahmi kata, kamu kata kamu ni ahli sunnah, kata syurga ni kekal, neraka ni kekal. Kalau macam tu kamu ni kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk, kafir kamu. Padahal si Jahmi kata syurga dan neraka tidak kekal, dia ada penghujungnya. Sebagai ahli bid'ah pula, dia kata ahli syurga, dia dah duduk dalam syurga seronok-seronok, tiba-tiba semua jadi beku. Sebab tak kekal. Habis tu Quran kata khalidin, syurga dan neraka tu ada, tapi dia dah stop, semua jadi macam beku pula, merepek juga. Sebab apa? Sebab dia nak lari daripada nak samakan Allah Ta'ala dengan syurga tadi, nak samakan syurga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa jawapan ahli sunnah? Syurga dan neraka abadi. Habis tu sama dengan Allah tak sama. Syurga dan neraka walaupun dia kekal, tapi dia ada permulaan tak? Dia ada permulaan. Itu pembeza utama syurga dan neraka dengan Allah Ta'ala. Ya, syurga dan neraka kekal selama-lamanya berdasarkan Quran, kan? Tapi dia tidak ada permulaan. Jadi tak sama dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak sama. Walaupun dia kekal, tapi dia tidak sama. Adapun orang yang menisbahkan, ini satu lagi Syekh Shalih Fauzan sebut, ada orang membuat tuduhan. Dia kata Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyah kata neraka itu ada penghujungnya. Maka jawapan kita mudah. Neraka yang ada penghujung itu neraka bagi orang Islam. Habis cerita, dah senang, tak payah pening-pening lagi dah. Orang Islam ada tak neraka penghujungnya? Yes, bagi orang Islam ada penghujungnya. Maksudnya orang Islam dia tidak akan diazab kekal dalam neraka. Jadi bagi neraka orang Islam ada penghujung tak? Ada penghujung. Settle. Ini ada sebagian ahli bid'ah kata, taklah, imam kamu sendiri pun menyalahi ahli sunnah. Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah kata ada penghujung neraka. Kita orang jangan buat pening. Orang Penang kata jangan buat apa? Buat gaplah. Jangan buat gaplah. Janganlah buat ni. Jangan buat kecoh, kan? Neraka yang masukkan neraka yang tamat tu ialah nerakanya ahli Islam. Orang Islam ada penghujung tak neraka, pakcik? Ya, ada. So orang Islam takkan diazab kekal. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, hatta orang Islam yang diazab oleh Allah ketika dicampakkan neraka pun mereka tidak akan dicampak macam orang kafir dicampak. Kalau mereka diazab pun mereka tidak akan diazab macam orang kafir diazab. Kalau mereka dihinakan neraka pun mereka tidak akan dihinakan macam orang kafir dihina. Allahu Akbar. Ini sya'nut tauhid. Ini dia kelebihan tauhid. Naam. Dah selesai. Kita masuk pula. Tadi apa dia? Tanpa kesedaran, mengetahui yang rahsia yang nampak, ya'lamu sirra wa akhfa. Yang ni jelaslah.
Allah Ta'ala tahu yang zahir dan yang tak nampak. Ini yang maksud Allah Ta'ala, wa anta zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Ya Allah, engkau lah yang maha zahir, ya Allah, tiada sesuatu pun di atasmu. Nampak tak? Falaysa fawqaka syai', tiada sesuatu pun di atasmu, ya Allah. Maksudnya kita beriman Allah Ta'ala tu di atas. Habis tu orang Asy'ariyah tak beriman ke dengan hadis ni, Ustaz? Ya Rasulullah. Adakah orang Asy'ariyah tak beriman dengan hadis ni? Kau tak beriman dengan hadis ni, kafir mereka. Mereka beriman tak? Mereka beriman. Tapi apa maksud mereka? Walaysa fawqaka syai'un, tiada sesuatu pun di atasmu. Apa dia? Asy'ariyah dia hanya mengisbatkan ulu al-qadri, ulul qadri wa ulu al-qahri. Adapun ahli sunnah diisbatkan ketinggian Allah itu 3. Ulul zat, ulul qadri, ataupun dalam nuniyah disebut ulul sya'ni, ulul qadri, dan yang ketiga ulul qahri. Ramadan ni tengah-tengah hari ni saya malah ceramah kuat-kuat, slow-slow je lah. Biasanya ustaz kalau baru hari ni mengamuk dalam kelas, kan? Tapi tak apalah, bulan puasa ni malah nak ngamuk, simpan suara, okey. Ulul zat, ulul al-qadar, wa ulul al-qahr. Ataupun saya terbalik dulu. Ulu al-qadr, iaitu Allah Ta'ala tu ketinggian dari segi kemuliaan, ketinggian dari segi qadar, nilai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, siapa yang lagi mulia daripada Allah Ta'ala? Tak ada siapa yang lagi mulia daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah bila datangnya orang Arab Badui, dijumpa, kata, ya Rasulullah, nastashfi'u billah ilaik, atau aku minta syafaat Allah untuk mohon kepadamu, ya Rasulullah. Terbalik pula, untuk minta syafaat Rasulullah untuk mohon kepada Allah. Dia terbalik, ya Rasulullah, bantulah aku dengan syafaat Allah Ta'ala. Terbalik. Nabi tu marah. Dia kata, atadri Allah. Allah Ta'ala terus marah terus. Atadri Allah, kamu tahu tak siapa Allah Ta'ala tu? Kemudian Nabi buat tangan macam ni. Ini arash Allah Ta'ala. Alam seluruhnya di bawah arash Allah. Arash tu macam kubah. Ni buat macam ni. Dan semua alam-alam tu di bawah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kamu kata aku minta syafaat Allah kepada kamu. Masya Allah. Tapi katakanlah sebaliknya. Ada satu kitab Syekh Abdul Wahab yang bagus untuk kita belajar, Usulul Iman. Dan itu semua hadis-hadis sifat pun dikumpul dalam satu bab. InsyaAllah budak madrasah nanti kita akan belajar, insyaAllah, pada babnya. Semua alam ni di bawah. Jadi kata, kamu tahu tak siapa Allah? Maksudnya orang tu dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan yang sebenar. Sebab itulah Syekh Abdul Wahab dia khatamkan kitab Tauhidnya dengan ayat Allah Ta'ala, apa dia? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu, sampai lagi ayat tu, surah Az-Zumar, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa dia? Wa ma qadarullah, mereka itu semua tidak memuliakan Allah Ta'ala haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an, sedangkan bumi itu semua qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Seolah-olah Syekh Abdul Wahab nak kata, sebab orang buat syirik besar, syirik kecil, syirik lafzi, syirik amali, rububiyah, uluhiyah, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, semua syirik ni sebab wa ma qadarullah, tidak mengagungkan Allah. Nah,
Jadi pertama tadi apa dia? Ketinggian dari segi al-qadr. Uluwu al-qadri. Macam mana dia al-qadri? Alif, lam, qaf, dal, ra. Uluwu al-qadri. Dah, selesai. Uluwu al-qadri. Maksud Allah Ta'ala mulia daripada yang lain. Yang kedua, uluwu al-qahri. Al-qahri, alif, lam, qaf, ha bulat, ra. Al-qahri. Daripada nama Allah Ta'ala Al-Qahhar. Allah Ta'ala namanya Al-Qahhar. Apa maksud Qahhar? Maksud Al-Qahhar. Nah, okey, maksud Qahhar. Yang maha mengalahkan. Yang bila Allah Ta'ala tetapkan, dia ni sakit perut, dia tak boleh nak lawan lah. Dia ni sakit, tak boleh lawan dah. Dia ni mati, tak boleh lawan dah. Dia ni hidup, tak boleh lawan dah. Dia ni kaya, tak boleh lawan dah. Itu maksud Qahhar, yang maha mengalahkan hambanya dan lawannya. Allah Ta'ala boleh Qahhar. Lepas tu orang Arab kata yuqahiru, dia paksa. Qaharani, dia telah maksa aku. Tayyib. Faham tak? Jadi yang kedua ni ketinggian kuasa, maksudnya siapa yang lagi tinggi kuasa daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Okey, Asy'ariyah dia isbat dua ketinggian ni sahaja. Dan ahli bid'ah lain lah, al-kalam semuanya diisbatkan ketinggian. Ada yang tak isbat jugalah, mengisbatkan kedua ni je. Dia tertinggal satu lagi ulu. Ini panggil uluwul dzat. Uluwu al-dzat. Al-dzat sini je dia, alif lam zal alif ta maftuhah. Ta yang terbuka tu. Uluwul dzat. Ulu ain lam waw. Ulu al-dzat. Ketinggian dari segi zat. Maksudnya zat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tinggi. Zatnya maha tinggi. Zatihil aliyah. Kan? Mustawin ala arsyihi. Allah Ta'ala itu ala arsyihi bidzat. Allah Ta'ala itu alin. Allah Ta'ala itu alin. Zati, zatnya, sya'ni wa al-qadri. Nak faham ulul zat qadri senang je. Kalau ulul qadar macam CEO dengan pekerja bawahan, itu ulul qadar. Kan, dari segi pangkat ulul qadar. CEO walaupun duduk sebaris, dia ni bos dia ni lagi tinggi daripada dia. Nilai ketinggian lah ni contohnya. Itu ulul qadar. Okey. Tapi contoh ulul qahar pula. Kita ni pangkat besar ni. Saya ni pangkat besar, ketua immigration. Bila nak masuk taman perumahan, jaga tu tahan. Jaga tu tahan. Jaga tu orang, apa dia biasa jaga orang apa? Orang ni lah, sama orang Nepal ke. Encik mau pergi mana encik? Tak boleh masuk. Saya ni ketua immigration negara. Tak boleh masuk. Tak dekat. Bagi sini IC. Nampak tak? Ini ulu ketinggian dari segi kekuasaan. Ketika tu dekat pintu tu dia lagi kuasa daripada Muhammad tu walaupun ketua immigration negara, katakanlah. Minta IC dulu baru boleh masuk. Itu ulu qahar. Ulu zat senang je nak faham. Apa dia? Seorang duduk kat tingkat 10, seorang duduk tingkat 1. Itu ulu zat. Apa pening-pening? Jadi Allah Ta'ala ketiga-tiga sekali. Ulu zat, ulu al-qahr wa ulu al-qadar. Apa pening sangat yang pasal nak faham tiga ni. Dah selesai. Jadi kat sini dia kata 14. Jadi Allah Ta'ala rahsia, mengetahui yang rahsia. Kat mana dia dapat daripada doa tadi juga? Wa anta al-zahir. Ya Allah, engkau lah yang maha zahir, tiada sesuatu di atasmu. Wa antal batin. Ya Allah, nama Allah Ta'ala al-batin, nama Allah. Wa anta al-batin falaysa dunaka syai'un. Maksudnya tiada sesiapa yang terlepas daripada engkau. Maksudnya engkau, ya Allah, engkau ni maha batin, engkau tahu semua dalam batin kita. Hatta
apa yang khatirah pun, lintasan pun kita dah, Allah Ta'ala tak tahu. Betul bila turunnya ayat Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Lillahi ma fi, milik Allah lah saja langit dan di bumi. Wa in tubdu, apa yang kamu zahirkan, aw tukhfuhu, atau yang kamu rahsiakannya, yuhasibukum bihi Allah Ta'ala akan hisab kamu. Oh, sahabat Nabi bila dengar ayat ni menangis depa, ya Allah. Allah Ta'ala akan hisap yang zahir dan yang batin. Allah Ta'ala akan hisap yang zahir, kata. Mereka pergi jumpa depan Nabi, berlutut depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami pergi ke Barqil Ghimad, pergi ke tempat yang paling jauh untuk perang, tepi laut sekalipun, kami sanggup ya Rasulullah. Kalau kamu suruh kami berjihad, bagi jiwa kami sanggup ya Rasulullah. Bagi perang macam mana kami sanggup, buat macam mana pun kami sanggup. Tapi bila turunnya ayat ni, Allah Ta'ala akan hisap apa dalam hati ni, kami tak sanggup ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita ni, hati kita sentiasa melintas benda-benda yang merepek, betul tak? Okay, ada je benda melintas. Nampak perempuan cantik sikit, best juga dia jadi girlfriend aku. Nampak lintasan syaitan. Tak pernah ke tak pernah terlintas orang lelaki sekalian? Bohong lah, nipu. Kecuali gay je lah mungkin tak terlintas macam tu. Kan nampak perempuan cantik mesti minat, betul tak? Betul tak? Zaid, Zaid angguk, Masya Allah. Nampak? Yalah, dia umur-umur macam ni dah start nak balik ni. Dah balik ni malah dah start minat perempuan. Kalau masa kecil tu tak nak kawan, sebab apa? Sebab dia perempuan masa kecil kan. Tanya anak kita kecil kan, apa tak nak kawan kan? Sebab dia girl, kita boy. Cuba sekarang, ya lah. Betul tak? Takkan tak ada lintasan tersebut. Takkan tak ada lintasan geram. Tengok Mamat ni, aku jaki je. Tengok kan kita dengan kadang setengah orang ada muka yang kita tak ngam, betul tak? Dia tengok macam jaki, sepak je dia. Tapi tak ada sebab nak sepak dia, betul tak? Ada tak? Ada, mesti ada punya. Mesti ada punya. Jadi lepas tu bila ayat tu turun, sahabat kata, ya Rasulullah, takkanlah apa yang kami simpan dalam hati pun Allah Ta'ala akan hisap. Nabi kata, adakah kamu nak jadi macam Yahudi? Sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Mereka kata sami'na dan kami derhaka. Bahkan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu turun ayat lepas tu, amanar rasul bima unzila kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahlin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan semua ni Allah Ta'ala beriman. Apa yang turun pada Allah semua beriman. Amanar rasul, rasul beriman, malaikat beriman, dengan kitab, dengan rasul, semua kena beriman, wahai sahabat sekalian. Tapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para sahabat pun menyesal, menangis, ya Allah, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, kami taubat ya Rasulullah, tak nak lagi kami pertikaikan. Nabi kata, katakanlah sami'na wa ata'na ghufranak, kami dengar dan kami taat pengampunanmu ya Allah, kami taat pengampunan. Mereka pun kata sami'na wa ata'na ghufranak, sami'na wa ata'na ghufranak, sami'na wa ata'na ghufranak. Mereka pun minta ampun pada Allah. Lalu Allah Ta'ala ringankan. Apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina ila akhir ayat. Maksudnya apa? La yukallifullah, Allah Ta'ala takkan beratkan melainkan illa wus'aha, apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat, bagi dia apa yang dia usahakan. Jadi lintasan dapat dosa tak? Tak. Tapi kalau dia layan lintasan tu, dapat dosa tak? Dapat dosa. Comel ni awet tu, lintasan tak dosa, tapi kalau layan, tengok celah-celah langsir ni, kan? Dia tengok, tanya pula apa tu lah, tu anak siapa tu? Kalau macam ni dah start dah. Laha ma kasabat. Dia dapat dah. Itu dosa perbuatan. Kalau dosa hati sama juga. Kadang kita lintas, kita nak terhasad pada orang tu. Tak kena hasad.
Tengok dia punya bisnes dia. Aku pun jual madu juga, tapi madu dia laku gila. Sebulan 100 botol. Aku 10 botol pun usah nak lepas. Dah hasad. Lintasan tu datang. Dosa tak? Tak dosa. Tapi kau ada layan. Ya, betul juga kan. Yelah, dia tu pandai body, mulut manis. Dah start dah. Dah start dah. Dalam hati lagi ni. Yelah, dia ada kabel dalam hati, dia cakap. Ada kabel pun. Yelah, bapak dia menteri. Dia bagi seorang satu jabatan 10 botol. Wajibkan jabatan beli. Dalam hati tau. Dosa tak ni? Dalam hati lagi. Dosa tak? Dosa. Sebab hasad amalan hati. Sebab hasad amalan hati. Jadi jangan ingat apa dalam hati tak hisap tau. Kalau dia amalan hati, kena hisap juga. Walaupun tak terzahir dengan mulut. Okey. Sebab tu Nabi kata, dalam hadis sahih Muslim, Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi nafsuhu. Inna Allah hatta ma tajawazat bihi nafsuhu hatta ya'malu biha atau yuhaddithu biha atau kama qala sallallahu. Lupa lah lafaz dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan ampunkan bagi umatku apa yang terlintas dalam hatinya selagi mana mereka tidak mengucapkannya ataupun melakukannya. Mengucapkannya ataupun melakukannya. Habis tu Ustaz, hadis ni kata mengucapkannya. Tak sebut pun dalam hati. Mereka lupa bahawa ada juga hadithun nafs, iaitu ucapan dalam hati pun ucapan juga. Ucapan dalam hati pun dikira sebagai ucapan juga. Apa dalilnya? Ahli sunnah ashabul adillah. Ini kata guru kami dulu, Syekh Iman Yusuf Ad-Daqqaq. Ahli sunnah ashabul adillah. Cakap mesti ada dalil. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, mudir Mahad Darul Hadis di Ma'bar, kata, "Man yujib?" Siapa nak jawab? Tapi hendaklah jawab dengan dalil. Wa illa la aqabtuhu. Kalau tak jawab dengan dalil, aku akan hukum dia. InsyaAllah. Dia nak latih anak murid dia jawab dengan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ialah bila kita bangun pagi, kita ambil wuduk. Nabi kata, siapa yang ambil wuduk, kemudian dia berwuduk dengan wuduk aku, kemudian dia solat 2 rakaat, lam yuhaddith fihima nafsahu. Dia ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, dan masa dia solat tu dia tidak berkata-kata dalam dirinya. Lam yuhaddith fihima nafsahu. Tidak bercakap-cakap. Maksudnya apa? Masa solat, kita ingat malam ni buka apa, yang percik ke sedap, laksa ke sedap, kan nasi kandak Sadam jauh tu, segambut tu jauh mana pergi ni, daripada salat dia jam apa semua dalam hati dia. Ini hadithun nafs. Hadithun nafs. Dia kata Allah Ta'ala, siapa yang berwuduk kemudian solat 2 rakaat dan tidak berkata-kata dalam hatinya dalam solatnya tadi, dalam 2 rakaat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosanya. Nah, itu dalil bercakap-cakap dalam diri. Dah faham dah maksud Allah Ta'ala al-batin? Maksudnya tidak apa yang terlepas daripada Allah Ta'ala, daripada hati. Dalam Quran ada banyak dalil yang macam ni. Apa dia? Arjuna, Aqil, Zaid. Inna Allah la yakhfa. Surah Ali Imran. Alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladhi yusawwirukum fil arhami kai fa inna Allah la yakhfa. Tak ada satu pun yang terlepas. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya'lamu sirra wa akhfa. Inna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kamu, maka hati-hatilah, jaga-jagalah. Dah selesai. Mengetahui yang rahsia dan yang nampak. Sirra wa akhfa.
Di atas arash Allah bersemayam. Ini banyak kali dah ni, ahli sunnah ini dia punya. Kalau orang kata Ustaz Wahabi ni tak ada kerja lain lah nak ceramah, balik-balik ceramahnya Allah Ta'ala atas arash, Allah Ta'ala atas arash. Memang itu usul. Buka lah mana-mana kita akidah ahli sunnah, mesti dia sebut Allahu mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi. Allah Ta'ala bila sebut, kamu balik ni buat kajian kita akidah salaf. Yang ni keringkas. InsyaAllah petang ni kita akan mula di Madrasah Baitur Rahmah, Risalah Umar Abdul Aziz. Kita akan buat lepas ni insyaAllah. Madrasah akan buat. Kita akan baca risalah-risalah ulama-ulama dulu ni. Sebab kita kadang baca, kalau kita baca kitab akidah kalangan siapa? Syekh Saleh Fauzan. Kalangan siapa? Dia kata Syekh Saleh Fauzan tahun 2002 22. Kita nak ulama salaf. Sekarang kita buat, kita baca risalah akidah salaf. Bila kita baca, kita akan dapat bahawa kebanyakan yang bila sebut mujmal i'tiqad, bila sebut kesimpulan i'tiqad ahli sunnah, mesti tak terlepas daripada sebut Allah Ta'ala atas arash. Sebab apa? Sebab pada zaman mereka, antara bid'ah yang paling terzahir sekali ialah bid'ah menafikan Allah Ta'ala di atas arash. Dan saya sebab ni semua maklum lah bab ni. Allah Ta'ala atas arash ni berdasarkan Quran, hadis, ijma' salaf. Dalam Quran sangat banyak. Thumma istawa 'alal arsh. Ar-Rahmanu 'alal arsh istawa. Kan? Lagi apa lagi? Banyak tempat. Ada berapa tempat? Ada 7 tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala atas arash. Surah Al-A'raf ayat 54. Salin, Al-A'raf ayat 54. Surah Yunus ayat 3. Surah Ar-Ra'du ayat 2. Surah Ar-Ra'du ayat 2. Surah Taha ayat 5. Surah Furqan ayat 59. Al-Furqan ayat 59. Surah As-Sajdah ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4. Dah 7 tempat. Tuan-tuan baca sendirilah balik ni. Bulan Ramadan ni baca Quran kan, tulis salin ayat ni, print cantik, hafallah ayat ni. Naam. Jadi Allah Ta'ala di atas arashnya, ba'inun min khalqihi. Okey, Allah Ta'ala bersama atas arash ni sifat zat ke sifat fi'liyah? Ustaz cakap ni Ustaz. Okey. Sifat Allah Ta'ala ni para ulama bahagikan kepada 3 jenis sifat. Satu dipanggil sifat zatiyah. Satu dipanggil sifat zatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Yang ketiga sifat khabariyah. Yang ketiga sifat khabariyah. Sifat zatiyah ialah sifat yang sentiasa bersama Allah Ta'ala, tidak terpisah daripadanya sentiasa. Takkan sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Contoh, Allah Ta'ala sifat dia hayat. Bukan hayat baru. Hayah, hidup. Sifat hidup. Maksudnya Allah Ta'ala sifat zat dia sentiasa hidup. Pernah tak ada waktu yang Allah Ta'ala tak hidup? Tak ada. Al-ilm, sifat berilmu. Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat ilmu. Maksudnya tak ada waktu yang Allah Ta'ala tak berilmu. Tahu tak? Sifatul ulu, maha tinggi. Ada tak waktu yang Allah Ta'ala tak maha tinggi?
Tak, Allah Ta'ala sentiasa maha tinggi. Sifatul qudrah, sifat berkuasa. Adakah waktu Allah Ta'ala tak berkuasa? Kita manusia ada waktu berkuasa. Waktu jadi ketua polis negara berkuasa lah dia. Dah pencin tak ada kuasa dah. Betul tak? Barakallahu fiik. Jadi itu maksudnya sifat apa tadi? Sifat zatiyah. Yang kedua sifat fi'aliyah. Apa beza dengan zatiyah? Ini sifat yang Allah Ta'ala dia nak lakukan ialah berdasarkan kehendaknya. Allah Ta'ala boleh lakukan berdasarkan kehendaknya. Bila dia nak buat, dia buatlah. Bila dia tak nak buat, dia tak buatlah. Seperti Allah Ta'ala lah. Seperti menciptakan. Allah Ta'ala nak cipta, dia ciptalah. Bila tak nak cipta, dia tak ciptalah. Apa lagi? Mengazab, marah. Adakah Allah Ta'ala selalu marah? Dia tak. Bila Allah Ta'ala nak marah, dia marah. Bila Allah Ta'ala tak nak marah, dia tak marah. Berkata-kata. Adakah Allah Ta'ala kita bercakap je, tak stop? Ada waktu Allah Ta'ala bercakap, Allah Ta'ala cakap. Bila Allah Ta'ala tak nak bercakap, Allah Ta'ala tak bercakap. Kan? Termasuklah itu yang kedua, fi'aliyah. Sifat fi'aliyah. Yang ketiga sifat khabariyah, iaitu sifat yang hanya kita beriman je dengan khabar tu. Seperti tangan Allah. Arjuna, Allah Ta'ala ada tangan tak? Ya. Tapi tak sama dengan tangan makhluknya. Jangan tanya kaif wala mata. Jangan tanya kaifa wala mata. Jangan tanya bila dan jangan tanya macam mana. Jadi tangan Allah, kaki Allah, mata Allah, betis Allah, kursi Allah. Tapi kursi Allah tu makhluk, bukan sifat Allah. Kursi Allah tak tepi. Kursi Allah tu makhluk. Kursi Allah makhluk, bukan sifat Allah. Jadi yang macam ni ialah kita bersifat Allah Ta'ala bersifat sifat khabariyah. Okey, dah faham lah 3 sifat ni tadi. Okey, satu soalan. Allah Ta'ala beristiwa atas arash, sifat zatiyah ke, fi'aliyah ke, khabariyah? Zatiyah. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa bersemayam atas arash. Atau Allah Ta'ala berada di atas arashnya bila dia nak berada di atas arash. Maka jawapan ni adalah fi'liyah. Allah Ta'ala nak berada di atas arash, dia atas bila masa yang dia nak lakukan. Okey, sifatul ulu, sifat ketinggian Allah, zatiyah ke fi'liyah? Zatiyah. So Allah Ta'ala sentiasa maha tinggi daripada makhluknya. Okey, soalan. Kalau ustaz tu, kalau ada ustaz tu kata, ada ustaz lah, biasanya ustaz lah yang tanya soalan ni. Dia kata, kalau Allah Ta'ala sentiasa bersifat ulu, macam mana pula kita nak faham Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Nanti biar turun ke langit dunia, Allah Ta'ala berada di tempat yang lebih rendah. Maka dah hilanglah sifat ulu tadi, ulu zat. Nah, macam nak jawab? Jawapannya la yalzam, tidak melazimkan. Yang Allah Ta'ala itu bila dia turun ke langit dunia, yang Allah Ta'ala itu hilang ketinggian zatnya. Kita fikir macam kita manusia, kita duduk tingkat 10, pergi ambil barang orang Grab hantar, dia kena turun naik lift, turun tingkat 1. Kita jangan bayangkan Allah Ta'ala macam tu. Kita kata Allah Ta'ala dia maha tinggi dari segi zatnya, dan dia boleh turun ke langit dunia dengan cara yang dia nak, yang tak bertentangan dengan sifat ketinggiannya. Kita bagi contoh mudah macam sekarang lah. Saya duduk atas kerusi, pen saya terjatuh,
Saya turun. Adakah saya meninggalkan kerusi saya? Kan pasal itu ni. Nak ambil pen. Saya masih lagi atas. Bukanlah kita tasbih Allah Ta'ala macam ni, tapi nak kata kalau makhluk pun boleh jadi macam ni, takkan dengan Allah Ta'ala tak boleh? Nah, yang itu yang kita nak bagi tahu. Hang guna akal hang yang sempit. Dia ingat alam ni macam Allah Ta'ala tu kena turun bawah sampai tinggalkan arasnya. Tidak boleh. Jangan kiaskan. Kita hanya boleh kias. Kaedah kias dengan bab sifat ni, kias apa je boleh pakai. Ini disebut dalam Hamawiyah. Syekh Saleh Sindi sebut hanya boleh pakai qiyasul aula saja dengan Allah Ta'ala. Qiyasul syabah tak boleh. Kias ni maksudnya sama kan, tak boleh. Tapi qiyasul aula, maksud katakanlah saya boleh turun macam ni, maka Allah Ta'ala lebih layak untuk boleh. Itu dengan Allah Ta'ala qiyasul aula. Qiyasul syabah tak boleh, sama kan. Kalau nak turunkan tadi, nak turun ke bawah, tak boleh. Kena turun macam orang turun daripada lift. Itu bukan qiyasul aula, itu qiyasul syabah. Maksud kalau Allah Ta'ala kita tak boleh, Allah Ta'ala pun tak boleh. Tak. Lagi, dalam keadaan Allah Ta'ala di atas arasnya, tapi Allah Ta'ala itu ilmunya di mana-mana. Kat sini sebut ilmunya meliputi setiap tempat. Wa ilmuhu fi kulli makan. Apa dalilnya? Yang ilmu Allah Ta'ala itu di setiap tempat. Kalau siapa dapat ni, saya bagi hadiah besar. Saya bagi hadiah ni, hamper satu saya bagi. Belajar madrasah. Ada. Susah ustaz, kita ni baru nak hafal Zaid. Zaid dah hafal surah Ghafir dah. Surah Mu'min belum ni. Iaitu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir, Alladzina yahmiluna al-arsha, dan malaikat yang menanggung arash, wa man hawlahu, dan semua malaikat yang keliling arash, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhannya, wa yu'minuna bihi, dan beriman dengan Allah Ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka akan minta ampun bagi orang beriman. Lalu mereka kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Tuhan kamu, engkau ni telah meluasi, meliputi semua makhluk kamu, rahmatan dari segi rahmah, wa ilman dan segi ilmu. Maksudnya kau meliputi semua makhluk dengan rahmatmu dan ilmumu, ya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala, semua makhluk dapat rahmat Allah, semua makhluk di bawah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatan wa ilma. Dah habis cerita. Nah, selesai tak? Itu maksudnya ilmu Allah Ta'ala meliputi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, tak hafal lagi ayat tu, wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i, wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu di mana-mana. Ilmu Allah meliputi semua makhluk, dan tidak ada tempat yang terlepas daripada ilmunya. Tak ada tempat yang terlepas daripada ilmunya. Betul tak? Tadi Rabbana wasi'ta kulla syai'in, kulla syai'in, setiap sesuatu. Okey. Dan inilah maksud bila Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan inilah maksud Allah Ta'ala bersama dengan kita.
Jadi maksud Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita ni, bersama apa dia? Ilmunya bersama dengan kita. Ustaz dah lakukan takwil tu. Bukankah bersama ni bersama? Nampak tak Ustaz Sunnah, Ustaz Wahabi pun buat takwil juga. Dia pun kata tak boleh takwil. Bersama tu bersama lah, mesti bersama sekarang. Kita kata, ya akhi, di dalam bahasa Arab, bersama itu ada dua. Satu maksudnya ialah satu kebersamaan, maksudnya bersahabat, maksudnya bersama, bercampur. Al-mukhalatah, maksudnya bersama. Contohnya, ashrabu syai' ma'an na'na'. Aku minum teh dengan na'na'. Na'na' apa? Pudina. Lepas ni pergi kedai Arab, cakap pudina lah. Syai' na'na' kata. Syai' ma'an na'na'. Atau syai' ma'al halib. Halib apa halib? Susu. Itu al-mukhalatah, bercampur. Maksudnya ma'a tu maksudnya ma'a bercampur. Tapi dalam bahasa Arab, ma'a juga maksudnya mutlaqul musahabah, maksudnya kebersamaan dari segi apa dia? Sokongan wa ta'yid. Macam juga kalau kita kata pada orang, Ustaz buat apa pun saya akan bersama dengan Ustaz. Maksudnya duduk sibuk. Ustaz, dia pergi tandas pun dia duduk ikut Ustaz. Dia pergi tepi tandas. Asal kau ikut aku pergi tandas ni? Tadi kan saya dah cakap kat Ustaz buat apa pun saya akan bersama dengan Ustaz. Ustaz berak pun saya ikutlah Ustaz berak. Merepek, betul tak? Tidak difahami dalam bahasa kita bahawa itu maksudnya bersama. Maksudnya apa bersama situ? Ialah an-nasr wa ta'yid, pertolongan dan sokongan. Selesai? Jadi maksud bersama boleh juga maksud sokongan dan juga ialah bersama. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata dia bersama dengan kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dengan kita, apakah maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tu bersama kita, di sebelah kita? Jawapannya tidak. Habis tu Ustaz, Al-Quran kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang yang kata Allah Ta'ala sentiasa bersama kita ni, dia bercampur dengan kita ni, dia ambil ayat tersebut, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sedangkan dia tak baca ayat itu dengan habis. Dia tak ambil ayat itu di belakangnya, dan dia tak ambil ayat itu di depannya. Tuan-tuan buka surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4, juz 27. Juz 27. Muka surat 538. Nak bagi settle ni last. Dah pukul 4 dah. Dah jumpa dah semua. Ada Quran masih kan? Dalam handphone. Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Nampak tak? Dan dialah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi, kemudian dalam masa kemudian dia istawa 'alal arsh. Dia berada atas arsh. Kemudian ya'lamu, dia tahu ma yaliju fil ardi, apa yang masuk dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik daripada bawah naik ke atas pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu. Maksudnya bersama tu bersama apa? Ilmu lah. Ya'lamu ma yarju minas sama fil ardi wa ma yakhruju minha. Ayat atas tadi Allah Ta'ala atas arash, kemudian dia tahu dan dia sentiasa bersama kamu. Lepas tu wallahu bima ta'maluna basir. Itu maksudnya Allah Ta'ala bersama, Allah Ta'ala melihat. Lepas tu kebersamaan Allah Ta'ala tadi pula ada dua. Satu kebersamaan yang umum, satu kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang umum itulah Allah Ta'ala sentiasa lihat.
Islam ke, kafir ke, Allah Ta'ala sentiasa lihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kebersamaan dari segi ilmu ialah kebersamaan yang umum ke khusus? Umum. So Allah Ta'ala tahu semua makhluk, kafir ke, Islam ke, semua, binatang ke, serangga ke, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala perhati je dia. Ilmu dan penglihatan, kan? Dia tengok macam bos tengok daripada CCTV, kita buat kerja, tengok dia daripada office dia, tengok kita pun CCTV. Betul tak? Tengok, nampak dia bersama, tapi dari segi pengetahuan dan penglihatan. Kebersamaan yang satu lagi, kebersamaan yang khusus, iaitu apa dia tadi lah, sokongan dan bantuan. Ini hanya untuk orang mukmin. Kan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Apa beza dengan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu? Kamu semua? Ini bersama kamu semua ni Allah Ta'ala perhati je kamu buat. Tapi yang orang beriman ni Allah Ta'ala perhati dan Allah Ta'ala bagi sokongan, kekuatan, bantuan, hidayah, taufik, semangat, semua Allah Ta'ala bagi. Faham tak? Barakallahu fikum. Dengan ini habislah matan yang bait baris yang ke-14. Dah jelas dah? Dah jelas? Khalas dah, habislah. Tak nak tambah lagi dah. Tak nak lama-lama dah, penat. Bab 15 ni panjang. 15 ni kita akan huraikan panjang. Kalau 15 ni perlukan lagi 1 jam setengah lagi. Jadi kalau habis pukul 6.30 pula, cukuplah. 14 tanda 14. Ada soalan? Jadi inilah akidah Al-Imam Barbahari, akidah Ahli Sunnah. Siapa tak ikut, dia bukan akidah Ahli Sunnah lah. Jelas lah, tak ada ustaz, tapi dia lawan batiniah ustaz. Tapi dia lawan batiniah, geng kita ustaz. Dia lawan batiniah tu, alhamdulillah khair, Masya Allah, mantap, bagus lah. Biarlah lawan batiniah, ahlan wa sahlan. Daripada lawan kita, baik lawan batiniah, betul tak? Dia Asy'ariyah pekat, dia sedang melawan batiniah, baguslah lawan batiniah, ahlan, fadal, silakan, fadal. Dia bergaduh batiniah dengan Asy'ariyah, biar bertumbuk-tumbuk habis semua. Kita Ahli Sunnah boleh sebarkan sunnah. Dan sebab itulah dalam masalah ni kita boleh tak kita menyokong ahli bid'ah lawan ahli bid'ah? Memang kita sokong lah, lawan. Ya lawan. Tapi untuk memuliakannya, tidak. Untuk menaikkannya, tidak. Untuk mengagungkannya, tidak. Khalas, itu je. Untuk bermesra-mesra dengannya, tidak. Untuk menzahirkan kecintaan padanya, tidak. Untuk tidak menzahirkan walak dan barak padanya, tidak. Nah, jadi kita bukan anti mereka lawan batiniah. Itu silalah lawan batiniah. Tapi kita angkat lebih daripada sepatutnya. Itu kita setuju. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.